Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Baru-baru ini kita digemparkan dengan satu pendedahan luar biasa, yaitu benarkah kerajaan Malaysia akan mengharamkan TikTok? Hal ini karena memang banyak kelihatan perkara-perkara yang tidak sewajarnya berlaku di TikTok, yang lebih memberikan kata netizen dan juga penganalisis politik bebas. Mereka kata terlalu banyak unsur yang tak benar yang mudah disebarkan melalui TikTok, kata mereka lagi. Jadi ini dipetik daripada Harapan Daily dengan tajuk "Kerajaan Perlu Berani Haramkan TikTok". Apa pendapat Anda pula? Adakah Anda setuju TikTok diharamkan? Atau pada pendapat Anda TikTok perlu diteruskan saja? Itu terpulang pada Anda sekalian. Oleh Nuraini Nordin, keresahan pelbagai pihak terhadap pengaruh negatif TikTok bukanlah perkara baharu, malah semakin kerap kedengaran sejak akhir-akhir ini. Tsunami TikTok di negara ini lebih membawa mudarat yang berpanjangan. Ada yang mengambil kesempatan menggunakan TikTok sebagai virus beracun untuk menyebarkan fitnah hingga menghancurkan keharmonian hidup bermasyarakat. Tanpa disedari, virus fitnah melalui TikTok lebih mudah menyusuri salur darah pengguna kerana dihayalkan lagi dengan elemen muzik yang pelbagai. Sampai bila kerajaan mahu mengulang amaran demi amaran untuk mengambil tindakan keras, sedangkan hidangan fitnah berlangsung setiap detik? Apatah lagi, sekurang-kurangnya sudah 29 negara mengharamkan TikTok, dengan yang terbaru dibuat oleh negara Nepal. Alasan yang digunakan ialah risiko kepada keselamatan negara dan pengaruh negatif yang dibawa oleh TikTok kepada rakyat. Dalam konteks negara kita, yaitu Malaysia, apakah kita juga wajar mengharamkan TikTok? Sebelum kita teruskan ulasan ini, tolong bantu saya tinggalkan komen Anda dalam ruangan komen. Adakah perlu, wajarkah negara kita mengharamkan TikTok? Tidak dinafikan, sejak wujudnya TikTok, pengaruh media sosial lain atau yang sedia ada mulai mengalami penurunan yang ketara. TikTok dengan kandungan berbentuk video pendek lebih mudah menjadi tarikan serta minat masyarakat dengan mendadak. Meskipun TikTok boleh juga dimanfaatkan untuk kebaikan, mempromosi perniagaan dan sebagainya, tetapi kecenderungan dan minat ramai ternyata lebih terarah kepada yang negatif. Malah kumpulan kiri, penentang kerajaan, pemecah belah masyarakat, pengadu domba kaum, penghasut kebencian, penyebar berita palsu, terlihat lebih memaksimumkan saluran media sosial TikTok ini untuk kepentingan mereka. Mereka menggunakan pelbagai kaedah yang untuk menjadikan apa yang disebarkan itu lebih menarik untuk ditonton. Tidak kurang juga, TikTok juga memberi kelekaan kepada ketagihan yang melampau kepada anggota masyarakat, terutama golongan remaja dan anak-anak yang masih bersekolah. Yang ini saya setuju, yaitu TikTok boleh memberikan kelekaan serta menjadi ketagihan yang melampau, terutamanya kepada remaja dan anak-anak. Dan sorry to say, saya minta maaf untuk katakan bahwa TikTok bukan saja dapat melekakan anak-anak kecil, golongan remaja, tetapi daripada pemerhatian saya secara pribadi, ia juga telah melekakan suami istri, anak-anak, bahkan orang tua sekalipun. Mereka tak sedar 1-2 jam menonton TikTok mereka boleh habiskan dengan berdiam diri, melihat, scroll dan scroll, tanpa mereka perasan atau tanpa mereka sedar. Mereka sudah menghabiskan masa berjam-jam di TikTok. Yang lebih mengecewakan, ada juga orang yang sampai lupa solat, sampai lupa beribadat kerana TikTok. Jadi adakah patut TikTok diharamkan dalam kerajaan Malaysia?
Sila tinggalkan komen Anda. Saudara-saudara sekalian, akhirnya beban kerosakan yang berlaku dalam masyarakat dan negara terpaksa ditanggung oleh kerajaan, sedangkan mereka yang berbuat kejahatan itu lepas tangan begitu saja. Dalam tempo jangka panjang, mampukah kerajaan menanganinya? Jangan sampai nasi sudah menjadi bubur, sudah jatuh baru terngada. Atau tiada TikTok, keadaan negara, keharmonian masyarakat dan hubungan antara kaum akan jadi lebih aman? Mana yang lebih penting? Secara perbandingan, memang tidak dinafikan jika kebaikan untuk masa depan negara dan generasi pewaris yang menjadi keutamaan kerajaan, mengharamkan TikTok adalah langkah yang munasabah dan wajar sekali untuk diambil. Meski barangkali tindakan mengharamkan TikTok akan menyebabkan kerajaan dilabel cuba menyekat kebebasan, namun membiarkan kebebasan yang tidak terkawal adalah sama seperti mengundang bahaya kepada negara dengan sengaja. Dalam hal ini, bukankah tanggung jawab utama kerajaan ialah memastikan negara dan masa depan rakyatnya sentiasa terjamin berbanding membiarkan mereka diancam bahaya yang makin parah daripada masa ke semasa? Sudah tiba masanya, kerajaan perlu mengambil langkah lebih berani, yaitu mengharamkan TikTok di negara ini. Kepada pengguna-pengguna tegar TikTok, eloklah berlapang dada, usahlah beremosi, fikir dengan tenang dan matang. Ayo, marilah mulakan hidup tanpa TikTok. Lagi pula, ada satu lagi laporan di sini, menurut Fahmi Fadzil, TikTok turunkan kandungan keganasan Israel, termasuk ucapan Perdana Menteri. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil hari ini mendedahkan terdapat bukti bahawa penyedia platform media sosial TikTok secara sistematik telah menurunkan kandungan berkaitan keganasan Israel dari Malaysia. Beliau berkata perkara itu terbukti apabila ramai pengguna platform berkenaan telah mengadu kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bahawa kandungan dan siaran langsung yang dimuat naik mereka telah diturunkan atau disekat. Ini termasuk mengenai ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Himpunan Malaysia bersama Palestin 24 Oktober lalu. Saya bagi contoh satu kandungan itu, ucapan Perdana Menteri beserta dengan beberapa gambar dari Gaza. Berdasarkan maklum balas dari pihak TikTok, mereka mengatakan ada gambar keganasan. Tetapi bila saya teliti, kata Fahmi, kandungan itu, ia adalah seorang ayah yang mengangkat mayat anaknya yang diselimuti. Tidak ada gambar darah, tidak ada orang kata macam yang menggerunkan. Bagi saya ini tak masuk akal, kata beliau. Jadi kalau begitu, perlukah TikTok betul-betul diharamkan kerana tidak membawa apa-apa manfaat? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.